Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala pada Muqaddimah. Muqaddimah, bahagian Muqaddimah ini adalah tambahan pada penterjemah. Tambahan penterjemah lah, tambahan Ustaz Anwar. Berkata Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah ta'ala, ayyuhal mubtadi'u la tatlub ilman, kullu ilmin abadu li ilmil kalam, tatlubu fiqha kay tusahhiha hukma, summa aghfalta munzilal ahkam. Maksudnya, wahai mereka yang baru belajar, hendaklah engkau menuntut ilmu. Sesungguhnya ilmu-ilmu lain adalah hamba kepada ilmu tauhid. Engkau belajar ilmu fiqh untuk mengesahkan sesuatu hukum, namun malahnya engkau lalai daripada mengenal Tuhan yang menurunkan hukum. Wahai saudaraku yang mencintai jalan akhirat, memahami akidah adalah perkara yang amat penting, kerana ia menentukan amal diterima atau tidak, atau ditolak. Baik. Jadi awal mukadimah ini yang disusun oleh penterjemah juga memetik perkataan Syekh Ibrahim Al-Bajuri. Kalau pada matan asal dia, risalah asal Bajuri itu, dia tak mula daripada mukadimah ni. Dia start mula selalu pada matan dia dalam muka surat yang ke-6. Kita tengok ni. Ni adalah mukadimah yang disusunlah oleh penterjemah dengan beberapa asas untuk kita fahami dulu. Kerana dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab turas, kitab pondok, dia ada ulama-ulama kita susun dulu sikit berkenaan dengan dipanggil mabadik yang 10 atau perkara asas, 10 perkara yang kita tahu, yang kena tahu dulu sebelum kita masuk ngaji ilmu tauhid ni. Kita nak tahu beberapa perkara awal yang berkaitan ilmu tauhid. Nama-nama ilmu tauhid, martabat, kedudukan ilmu tauhid, faedah kita mengaji ilmu tauhid, lepas tu cuba ambillah ilmu tauhid ni, ilmu akidah ni. Sebab kita dibahas sifat 20. Kenapa kita jumpa golongan kata ilmu sifat 20 tak ada dalam Quran, tak ada hadis Nabi. Kita pun mula cenah, dia tak ada. Jadi kita kena tahu bahawa ilmu ni ambilan dia, sumber dia, nas dia daripada Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Penyusung dia siapa, kita kena kenal. Imam kita, Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam tauhid ini siapa? Imam Hasan Asy'ari, Imam Abu Mansur Maturidi yang menyusung ilmu ni. Itu ke depan nanti. Atau hukum belajar ilmu ni apa? Kita kena tahu. Itu ditambahlah oleh penterjemah sedikit depan. Baik, balik semula kita pada matan tadi, perkataan Syekh Ibrahim Bajuri yang pertama, pusat 1 tadi. Wahai mereka yang baru belajar, kena pada kita kan. Jadi adab dia, ada kepesan guru kita, kita adab kita untuk ilmu ni. Kita pergi untuk ilmu, kita bawa bekal kosong. Kita jangan bawa gelas hadisi penuh. Kita bawa gelas hadisi penuh kok, payah nak isi sikit ya. Awak mari tu bekal kosong. Suruh anak-anak kita ada surga, bawa beseng so tapi hadisi. Waktu bawa purung cek kosong. Boleh siap ni ya. Ni beseng so penuh nak isi. Buat ni orang penuh dah. Nembok lagi. Jadi bawa bekal kosong. Pelajar, orang yang belajar ni, dia mari dengar masuk bekal kosong. Kita pertama, kita letak diri kita ni, jadi kita ni masih perlu banyak belajar. Dan kita rasa kita, walaupun ilmu tu ilmu yang kita sudah belajar, ilmu tauhid ni ilmu pun kita banyak kali dah ulang, kita tetap kita rasa kita masih lagi kosong dalam ilmu ni. Di sisi Allah Ta'ala kita tetap jahil, kita tetap alim Allah Ta'ala juga yang maha alim, al-alim. Jadi kita mari dengan hati yang kosong, dengan rasa ilmu kita tak ada. Dan di situ juga dengan akhlak seorang penuntut, dia tak rasa dia ada kelebihan berbanding dengan orang lain pun. Tetap dia rasa berbanding dengan sahabat-sahabat sepupu pengajian dia tetap rasa dia lebih rendah, kosong.
Dalam kau menuntut ilmu, jadi menuntut satu belajar, satu menuntut. Jadi menuntut ni mestilah dengan guru. Bila kata menuntut, kita mesti dengan guru. Dan bila guru boleh belajar tadi, menuntut mesti dengan ada alat kita belajar kita. Di kitab kita, alhamdulillah ada kitab pada kuliah kita ni, kuliah kita mengajar kita dengan kitab-kitab rujukan muktabar, kitab muktabar para ulama kita. Ya, dah ada bahan belajar kita untuk kita tanda, untuk kita catat. Sebab ada hadis Nabi SAW, jadilah kamu orang yang alim, orang yang pandai dan orang yang mengajar. Alim, muta'alim, orang yang mengajar, belajar, alim dan mengajar. Kalau mampu jadi orang yang sami'an, orang yang mendengar. Kalau tak mampu jadi orang mendengar, jadi orang apa? Pertama jadi orang belajar, orang yang mengajar. Kalau tidak mampu jadi orang yang belajar. Yang kedua. Yang ketiga, tak mampu jadi orang mengajar dan orang belajar, jadi orang yang mendengar. Dan yang jadi orang yang kepat, yang kata tak belaka, ni orang binasa. Dengar pun tak. Jadi walaupun kita tak boleh nak mengajar, tentu sekali kalau semua boleh mengajar, tak ada orang nak belajar pula sini. Tukar orang lain, kita pula belajar. Dia jadi orang yang mendengar. Kadang-kadang pun jadi orang yang mendengar. Tak boleh nak baca kita jadi orang mendengar. Jadi sesungguhnya, jadi menuntut ilmu di sini adalah tuntutan. Menuntut ilmu, dalam kau menuntut ilmu, ilmu yang kita nak menuntut, yang kita nak belajar ni, tentu sekali bermula dengan ilmu yang dituntut dulu. Ilmu yang dituntut kita belajar, tentu sekali ilmu agama yang berkaitan dengan ilmu melepaskan kita fardu ain atas kita, kewajiban atas kita. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Nabi kata menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Maka ilmu apa yang kita nak kena belajar dulu? Tentu sekali ilmu tauhid. Ilmu tauhid mula sekali. Sebab tu dalam agama al-awwal din, awal agama ialah ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Ilmu tauhid itulah yang membicarakan tentang Allah. Ilmu akidah telah membicarakan tentang pegangan kita terhadap Allah. Iman, ilmu yang berkaitan dengan membicarakan kepercayaan kita kepada Allah. Sama ada ilmu akidah, ilmu suludi, dinamakan ilmu berkaitan dengan rukun iman. Itu semua adalah ilmu tauhid yang mulia, ilmu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi agama start pada kita taklif syarak pada kita bila kita dah dinamakan dengan mukallaf. Mukallaf apa? Seorang yang akalnya sampai, yang akil baligh, yang sihat akal dia, yang sampai umur dia, maka dia telah ditaklif dengan syarak. Taklif syarak maksudnya apa? Dibeban dengan atas dia, dipetanggung atas dia dengan dosa dan pahala. Ditanggung atas dia dengan tuntutan syarak, melaksanakan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Setiap umur dia balik 15, 13, 15. Maka situlah agama mula wajib atas dia. Dia didirikan, dia tegak atas dia. Setelah kita kata lepas dah pada mak mai, mu tak mayang pun, mak tak kena dah, mak suruh dah. Kalau itu sungguh mak tu memang marah sebab tak semayang, mak pun tanggung juga. Ni mu tanggung diri yang pula. Kita kata baik, dia tanggung diri. Maka benda kau mula-mula kau dia tanggungnya pengenalan dia pada Allah. Bagaimana tak dibalik dia tak kenal Allah Ta'ala dengan maksud pengenalan ilmu yakin. Iman dia tu berpindah daripada taklid, daripada masa dia kecil itu dia ikut-ikutan kepada iman ilmu yakin. Dia beriman kepada Allah dengan ilmu tu, bukan dengan ikut-ikutan. Ikut kita lah dulu. Kita pegangan macam mana? Kalau pegangan kita dulu Tuhan kat atas langit, jadi aku hendak kita pun pegang Tuhan kat atas langit jugalah. Kalau pegangan kita pegangan akidah al-sunnah wal jamaah, Allah wujud, tidak bertempat, Allah tidak di atas, di bawah, di mana-mana, tapi Allah menguasai kita. Allah melihat kita, kita ajar dia begitu dulu.
Orang tua dulu ajar 3 je. Anak-anak nak pesan anak-anak nak keluar. Orang lagi mana main bola ni? Ingat pesan. Allah tahu, Allah tengok, Allah dengar. Allah ada tu. Nak buat kerja apa-apa yang ikut saya kan, dia ambil kepala orang, dia pelakon kepala orang kan apa kan. Allah tahu, Allah tengok, Allah dengar. Maka semua dah tahu. Tapi Allah tahu. Jadi benda pasok semua masuk-masuk tu 3 perkara tu. Barulah pegangan etikot dia tu bahawa Tuhan tu melihat dia di mana-mana. Taklah Tuhan duduk atas langit. Taklah Tuhan tu bertempat. Masa tu pegangan dia. Atau dah bila dia balik, maka wajib dia belajar melepaskan dia daripada berdosa dosa tajahid, tidak mengetahui tentang Allah yang wajib dia imani. Wajib dia imani dengan intikad pegangan yang betul. Jadi awal agama tadi tu ma'rifatullah, mengenal Allah. Jadi balik-balik cek kita nak kita besar-besar balik tadi. Anak dara anak tunai. Pegangan dia pada Allah tu macam mana? Ya Allah tu buat ni. Awak tanya. Allah tu buat ni. Allah pasal lakuan ni. Cuba tengok. Dia boleh jawab betul faham dia secara ijmal, dia bagi secara umum. Maka walaupun dia tak boleh mendatangkan dalil-dalil nakli dan Quran, tersok tadi maknanya betul. Tentu kita tanya tadi soalan tadi. Allah ni pasal lakuan ni. Dia kata pasal lagu mana pula? Bukan pasal-pasal tu, bukan macam makhluk. Maknanya pegangan dia betul atas etikot jazam. Tak mau awak tanya, tak awak balik kita ni dalil ada dah. Tak mana dalil tu Tuhan nak suka makhluk? Mau tanya dalil, mau bila dia mau pergi ngaji. Kita tak pergi ngaji. Dan apa dah bagi dia itu dimaafkan dah. Sebab itu tak mendatangkan dalil nakli secara begitu, itu tidaklah menjadi satu tuntutan pada ain. Pada ain sekadar hak, setengah para ulama kata dapat memberikan dalil secara ijma' umum tadi, yang menepati faham dia itu dengan dalil Al-Quran. Apa kalau dia faham tu menepatilah dengan dalil tu, cuma ayat dia tak dia nak khabar. Dia kata Tuhan nak suruh makhluk. Betul tu. Padahal itulah itibati daripada dalil Al-Quran. Kat mana Tuhan nak suruh makhluk? Surah Asy-Syura ayat 9. Laisa kamitslihi syai'un. Itu kan. Dia nak khabar ayat tu je. Dia nak khabar ayat laisa kamitslihi syai'un, surah Asy-Syura ayat 9. Tapi dia khabar kita Tuhan tak seperti makhluk. Betul lah tu. Dalil dia tu. Kita tu cek anak kita dok kita. Dia suruh ngaji tu. Biarlah dah ingat dalil secara perinci dengan ayat apa, surah apa, masuk dia. Situ. Jadi ilmu tauhid adalah ilmu yang dituntut mula-mula. Selain itu ilmu fiqh, ilmu tuntutan, fardu ain tahdir, taharah, solat dan sebagainya. Dan tuntutan bagi dia pula ilmu tasawuf. Jadi 3 ni tauhid, fiqh, tasawuf semua ada hak fardu ain belaka. Jangan ingat fardu ain ni yang tuan nak kafar fardu ain. Bukan kita mengaji fardu ain kau hidup faham fardu ain itu nak pergi kafar anak-anak dia. Tu suasana dia. Ni suasana kita. Cuba mari anak kita ngaji kafar duduk sini. Tak ngaji kafar lah. Main kafar situ. Ngomel. Ni cara kita. Nanti sesuai cara dia, sesuai dengan guru dia yang tahu kaedah nak main dengan anak-anak dengan usia umur 7-8 tahun tu. Kita main waktu 7-80 tahun. 7-8 tahun kita dah berhenti. Jadi pada idea sama lah isi tu. Kita belajar pun cuma suasana kan. Dia pun mengapa dia pun ustaz dia pun beri juga ilmu asal tauhid.
Bahkan setengah menghafal ilmu sifat dulu sebagainya. Kalau tengok dalam silibus Jakim ke apa, daripada mau 9 tahun lagi dah mula masuk dah belajar sifat dulu tu. Mau 9 tahun. Bahkan awal lagi ada dah setengah-setengah guru lagi. Mau 8 tahun tu menghafal dah sifat dulu. Kalau tak erti nak, dah erti pun nak faham, tapi dah mula dah kan dia menghafal lagi. Jadi fardu ain tauhid melepasi kita dengan ilmu tauhid ini. Hak dia mana? Mengetahui sifat yang wajib, yang mustahil, yang harus bagi Allah dan Rasul. Ini bab tauhid. Dan perkara-perkara yang berkaitan dengan rukun iman. Jadi 3 perkara sini, bab rukun iman dia terbagi pada 3: ilahiyat, bab ketuhanan, nubuwah, kenabian, dan sam'iyat. Dia 3 sini. Lama kita baca. Ini wajib ngaji. Rukun iman 6 perkara itulah. Beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qada dan qadar. Bukan pada Allah Muhammad saja, bukan pada selesai sifat 20 saja. Tak. Itu masuk semua 6 perkara itu. Tapi fa'asah Allah dan Rasul itu dulu selesai. Mengetahui sifat wajib mustahil bagi Allah dan mustahil dan harus. Wajib mustahil harus bagi Allah dan wajib mustahil harus bagi Rasul. Situ. Okay. Dan itu juga merupakan rukun yang pertama dalam rukun Islam. Kita tengok rukun iman. Pertama, percaya kepada Allah, Rasul, malaikat. Susunan lah. Tak kisah tu ke malaikat dulu Ustaz. Rasul, Allah, Rasul, malaikat. Rukun Islam pertama mengucap 2 kalimah syahadat. Syahadu an la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu 2 tu belajar. Baru masuk yang kedua rukun Islam, mendirikan solat. Mendirikan solat, syarat-syarat mesti bermula dengan mengetahui bab taharah, bab bersuci. Taharah, tahu bab hadas kecil, hadas besar. Mula najis lagi tu. Najis, mukhal apa ni, pembagian najis. Najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladah. Atau tahu bagian air untuk bersuci. Air mutlak, air musta'mal, air syammas, air mutanajis, macam. Belajar lagi siapa? Tak tahu sehingga sah wuduk dia. Wuduk yang sah mengesahkan solat dia. Belajar bab solat. Apa ada orang itu? Cek balik. Sampailah puasa, zakat, haji. Semua tutup tangan. Dan tutup tangan pada ain, pada tasawuf di mana? Mengetahui sifat yang tercela pada hati, sifat jelek pada hati, sifat yang buruk pada hati. Mengetahui sifat-sifat buruk pada hati. Nanti kita belajar sifat mazmumah ataupun sifat tercela. Dalam kitab asas sebagai tasawuf ni, kita penawar hati yang disusun oleh ulama kita, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Dia petik daripada kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Minhajul Abidin. Lepas gitu tak terbaca kita. Disusun petik sikit, ambil sikit. Jadi ni satu dia ini sampai jari kita je tinggi. Tu pun dah apa nak belajar kita, nak kenal. Jadi kenal sifat yang tercela pada hati. Kerana iman berkaitan dengan akal dan hati, maksudnya dengan i'tiqad. Fiqh berkaitan dengan jasmani, tasawuf berkaitan dengan qalbi, dengan hati. Hati itu bukan sekadar, bukan pada i'tiqad dah, tapi hati itu pada akhlak hati, pada sifat hati. Sifat-sifat hati. Jadi nak kenal sifat hati. Ada sifat tercela dan berusaha kamu untuk membersihkannya, menjaga hati dan membersihkannya. Baru lepas hak pada ain bertasawuf. Kalulah tahu saja aku ada sombong ni, aku ada wujud, ada riak ni, aku ni cinta dunia banyak ni, aku ni begini, aku ni nafsu ni begini lagi. Tapi tak ada usaha untuk membersihkannya. Tak lepas pada ain kita.
Jadi duduk dalam keadaan ibadat yang bertepuk dengan syirik ananiyah pula. Itu bila dengan tauhid sufi kita masuk bab syirik khafi pula situ. Buat ibadat tak ikhlas kepada Allah. Buat ibadat beratnya macam dipaksa, macam ditolok-tolok. Sebab tak kenal sifat hati situ. Ada hati yang hamba kepada Allah itu, hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang penuh cinta. Jadi kita nak dapat hati tu hak pada itu ilmu-ilmu lah tu, agama. Saya pada tu tu sudah masuk pada kifayah, masuk peka-peka ulama dah tu. Tu dah belajar hadis, tafsir, baca ni tu dah sunah diri dah. Kita berhak pada ilmu. Jadi tiga ni, tauhid, fiqh, tasawuf, semuanya bermula dengan taharah. Mula dengan taharah. Ilmu yang paling asal kali taharah. Ilmu tauhid, taharah di mana? Menyuci. Taharah tu maknanya suci. Taharah tak ada sikit, zaharah ada. Taharah tu menyuci. Ilmu tauhid menyuci kejahilan pada akal, mendatangkan ilmu dan kefahaman etikot yang benar. Sucikan akal daripada jahil, tak kenal Tuhan, dan pegangan yang bercanggah, bersalahan, pegangan yang batil, pegangan mutasyabihah, pegangan mujassimah. Bersihkan orang ni. Ataupun dia panggil secara tepat, istilah dalam ilmu tauhid, nak membersihkan syak, zanni dan waham pada akal, sehingga sampai keyakinan kita kepada Allah dengan ilmu yakin. Ilmu yakin. Ada boleh duk ada ilmu yakin tu. Cerak dah lagi dah. Ada tak ada siapa ngesah kita? Atau penting kita ngaji guru nak betul hati. Kefahaman kita tu disahkan. Atau penting kita ada muzakarah. Selain daripada kita ngaji, kita telaki, kita dobek, kita ada muzakarah. Betul tu apa? Betul tu. Guru saya tak faham gini. Kalau kita nak mengaji dulu. Betul. Salah tu bukan begitu. Kalau ini ada betul balik dia baru dia tahqiq. Kamu ni kita pegang ini kan betul. Betul. Dia betul kita. Ada dia tahqiq dari ilmu yakin. Syak, zanni, waham ni kalau kita kata hak naji ni, istilah ataupun hak kata-kata ni, hak sisa disucikan pada akal. Taharah tauhid. Pelajaran taharah tauhid mula-mula taharah dia pada akal, bersih pada akal dulu. Buat syak, zanni dan waham. Kemudian masuk taharah tauhid, pelajaran kedua yang ada hubung kait dengan pelajaran Dr. Tan Fadul Ain ilmu tasawuf, ialah taharah tauhid pada hati. Taharah tauhid, menyuci tauhid pada hati. Nak menyuci apa pada hati? Nak menyuci ananinya, nak menyuci aku, nak menyuci syirik pada hati. Tadi menyuci syirik pada pegangan akal, nak menyuci syirik pada hati pula. Itu tauhid. Itu taharah dalam tauhid. Taharah pada fiqh mula bab tadilah. Taharah bab suci, masuklah bab air, bab najis. Taharah pada tasawuf amaliyah yang lain, iaitu bermula dengan taubat. Lepas tu kalau kita tengok silibus ilmu tasawuf, dia mula-mula dengan apa ni nak mengaji tasawuf ni, nak belajar tasawuf. Bukan dia nak belajar tasawuf. Apa yang mula-mula pelajaran dalam tasawuf, dia masuk silibus yang pertama itu taubat. Situ dia akan menyusul kita buat taubat dulu. Bersihkan diri daripada taubat ni segala perkara dosa, maksiat dan sebagainya. Termasuklah taubat itu membersih diri daripada lalai taharah tauhid tadi. Di taubat dulu. Perbahasan yang pertama dalam pelajaran tasawuf, dia bahas kita tentang taubat. Bahkan ada lagi pra dia yang lebih awal. Sebelum dia masuk ajar satu tadi bab taubat, dia masuk pra dah umur 4 tahun tadi. Pra dia ilmu mengenal sifat-sifat pada hati, mengenal anggota-anggota yang Allah Ta'ala cipta. Itulah kita ngaji ilmu kitab Penawanti tu.
mengenal tujuh anggota yang Allah Ta'ala cipta menjadi punca, menjadi punca laluan masuk nur ataupun zulumat pada hati kita, dan mengenal pula sifat hati, dan mengenal pula bagaimana sifat-sifat yang terpuji yang nak kita dapatkan pada hati kita. Itu tasawuf. Kena kenal mata ni kalau boleh jadi digunakan dengan seperti mana yang Allah Ta'ala buat, maka dia boleh jadi cahaya masuk dalam hati. Nak belajar ilmu pembersihan hati dengan anggota ni lah. Sebab hati ni tak boleh bersih tanpa amal. Kalau saja tak boleh, tak bersih dia. Paling-paling itu pun dengan usaha dia, dengan hidupkan hati. Tapi nak hidup dengan hati, mestilah untuk menyatakan ubudiyah itu dengan praktikal, dengan perbuatan. Maka antara perbuatan-perbuatan yang boleh mencahayakan hati ialah melalui anggota panca indera, mata, telinga, mulut, lisan. Apa lagi? Anggota kaki tangan kita. Begitu juga anggota lain, anggota dalam ni, perut, masuk kemaluan, masuk juga maknanya akhir sekali hati. Jadi belajar bab anggota ni, kena anggota yang zahir, kena anggota yang batin. Tujuan Allah Ta'ala cipta. Allah buat mata untuk apa? Nikmat mensyukuri dia untuk apa? Salah guna lagu mana? Allah buat telinga untuk apa? Kalau guna untuk ni, guna jadi salah guna ke lagu mana? Lisan ni untuk apa? Semua tu dijaga. Sebab tu orang yang memperelokkan akhlak dia dengan jalan tasawuf itu, dia begitu jaga anggota. Akhirnya tu dia pakai warok dia, jaga makanan, warok dia, tak cakap ni, warok dia tak dengar ni, warok dia tak tengok ni. Waktu sifat hati. Alright. Banyak Ustaz. Itu banyak. InsyaAllah satu titik bermula ilmu tauhid. Al-awwal din ma'rifatullah. Bila kenal Allah, kenal ilmu tauhid lah menjadi suatu pemula pintu yang dapat kita masuk ke ilmu-ilmu yang kita cerita tadi. Ilmu fiqh tadi, bab arwah, ilmu tasawuf. Pintu dia ilmu tauhid. Sebab apa sekata pintu ilmu tauhid? Sebab ilmu tauhid ni dia pintu besar umum. Masuk di dalam rumah, boleh juga lalu. Pintu dapur, pintu bilik, kau ni lorong, kau ni lorong. Tingkat atas, kau ni macam-macam. Ada lagi tingkat atas ucap, ada lagi. 3 tingkat ada tingkat atas lagi. Contohnya. Semua masuk itu besar. Itu ilmu tauhid ini, ilmu ma'rifah, ilmu mengenal. Buah dia nanti akan dapat cinta. Tak kenal maka tak cinta. Dengan cinta itulah menjadi mudah segala-gala. Tak payah. Dengan cinta itulah jadi mudah nak ngaji ilmu fiqh. Dengan cinta itulah mudah jadi untuk mengaji ilmu tasawuf. Cinta itulah cinta. Okay? Baik. Banyak sikit kita cara situ. Jadi belajarlah dalam kau menuntut ilmu. Faham kita ilmu tadi tu? 3 tu berkaitan dengan ilmu agama. Kalau ilmu kehidupan duniawi, masing-masing punya kepakaran. Kalau cerita bab ilmu masuk si dagang ke walasan gitu, bukan bidang. Tu ada buka kok lah situ. Pakar kuih bakar, pakar akor. Contohnya tu cerita dia lah. Tu pun akor ke, wolu ke, laksa ke. Apa dia kata? Sesungguhnya ilmu lain. So kira ilmu agama, ilmu duniawi, ilmu kehidupan, ilmu engineering ke, ilmu tukang apa-apa jenis tukang, adalah hamba kepada ilmu tauhid. Di situ. Ilmu insurans kan? Adalah hamba kepada ilmu tauhid. Jadi kena reti, faham? Aku ni seorang pakar bidang ini, aku ni seorang ilmuwan ini, aku ni ada kelebihan, aku ni ahli perniagaan atau apa-apa. Kena ingat, aku ni hamba kepada ilmu tauhid. Mana ilmu pada yang reti hak aku ada ni, hamba kepada ilmu tauhid. Hamba kepada ilmu tauhid. Mana ilmu tauhid ni kepala dia yang memandu kita. Ilmu kita ni mesti dipandu oleh ilmu tauhid.
Ilmu tauhid ilmu bicara tentang Allah, dari Allah, dengan Allah, untuk Allah. Itu ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah, dari Allah. Semua ni kita kenal, semua ni daripada Allah. Kita kenal Allah Tuhan yang Al-Khaliq, Tuhan yang wajib al-wujud, yang mencipta segala-galanya. Kemudian dengan dialah alam ini. Innaka ala kulli syai'in qadir. Kita jumpa semua dalil tu dalam ilmu tauhid. Semuanya dia Allah menguasai atas tiap-tiap sesuatu. Maka tiap-tiap sesuatu dia berjalan dengan dia. Dengan dia. Lepas tu dari Allah, dengan Allah. Sekarang lepas tu nak pergi mana? Untuk Allah. Balik dia. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik dia. Sekarang balik. Selain daripada dia. Maka kalau selain daripada dia, buat suatu kehidupan dengan ilmu tadi selain daripada dia, maka tak jadi ibadat lalu. Tertolong kita. Habis antara agak ni dah. Balik esok kosong. Mana ada lah antara agak itu banyak. Dah mau makan. Untung antara agak tu duduk itu. Orang mari beli modal RM10, orang mari beli RM15. Orang mari beli sebarang RM15, tarik lalu RM2. Ambil lalu. Untung tu akan lalu dah. Kamu simpan-simpan. Lepas tu dia silap modal pula yang makan. Ni kita buat suatu amal tidak kerana Allah, maka tidak kerana Allah, tidak tahu ikhlas kerana Allah, tidak kena tauhid yang benar, dan tidak terbit daripada akhlak yang benar, tasawuf yang benar. Walaupun pada perbuatan tu yang benar, perbuatan praktikal ilmu tu betul, ilmu masuk dia betul, hukum ilmu masuk tu jadi kena masukkan ni. Walaupun dia tak belajar dengan tukang masuk petani, tapi dia kelak boleh masuk pertong. Tapi buat bukan kerana Allah, boleh menyambut je lah. Lalu buat kerana Allah, ia jadi amal, jadi pahala, bekal untuk dia, menjadi saham dia di akhirat. Beza situ dia. Hukum ilmu bidang tu betul, hukum dia tu, masukan dia tu betul. Tetapi tidak menjadi amal ibadat, tidak niat kerana Allah. Lepas tu pula dalam dia melaksanakan perkara tu, dia buat tu betul tak dengan Allah, betul tak dengan Allah, hati dia tu mari tak dengan Allah, serta tak dengan Allah, ingat tak kepada Allah. Kata betul dengan Allah, tak ingat Allah, maka dia berasa dia aku nak masuk, akulah, aku tu lah syirik, hobi, aku tu barang dia tu aku tu. Kita ingat ke? Puas kita masuk punya tu aku masuk. Mak lawan dia nanya balik, mak dapur nak tak ada apa? Tak ada mak. Dah tu cukup. Tuan tu aku semua. Aku. Asal buat baik kan aku, asal aku ni kan aku. Tak nampak Allah, tak nampak Allah. Nanti amal dia situ dah lagi dah. Tu yang kata ambil untung situ lalu tu. Masuk sedap dah, biar ambil untung di situ. Aku belaka. Jadi tak ada dia tu tak ada. Maka sebenarnya buat dia tu lah bekal awak balik. Sebab inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Balik dia. Ada ilmu apa pun mesti disandar dengan ilmu tauhid, terikat ilmu tauhid. Dia duduk bidang apa, selamatlah dia. Tak kira lah dia bidang. Sebab tu dia dipanggil dalam merangkumi semua aspek kehidupan. Syumul. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, bidang apa semua sekali pun kehidupan, bidang pendidikan. Biar dia nampak Allah. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itulah tasawuf itu, ataupun sufi itu, ataupun dipanggil ilmu yang menyempurnakan ahli sunnah wal jamaah itu ihsan. Ialah apabila kamu beribadat, Nabi kata ialah kamu memandang Allah. Kamu nampak ni Allah, pandayang ni Tuhan, bukan pandayang aku. Masa aku buat ni pun dengan kudrat Tuhan, bukan kudrat aku sendiri. Dengan izin Tuhan, dengan redha Tuhan aku nak cari. Janganlah mudah puji pun, masa Allah redha. Kita orang nak puji, kita pun jangan kata orang nak puji, posting orang nak like pun sehati. Mana nak like ni, mana nak like. Kita like orang ni.
Komen lah sikit. Kuat sungguh perasaan. Benda-benda gitu. Cari pujian manusia. Kita cari pujian Allah. Ini pesan guru kita. Kita beki diri kita. Ustaz siapa pun. Berat nak juga. Masih dalam puasa kita sama-sama. Yang betul dibimbing oleh Allah dengan cahaya barakah-barakah. Guru kita. Kita tumpang barakah. Saling mengingat sama kita. Bukan mengajar tangan ni, mengingat sama kita. Jadi Nabi kata, kamu beribadat seolah-olah kamu memandang Allah, kamu melihat hak Allah, kamu melihat kebesaran Allah, kamu melihat kasih sayang Allah. Atau tidak sekurangnya kamu rasakan bahawa Allah itu melihat kamu. Allah menguasai kamu, Allah menggerakkan kamu, Allah lah yang membelai kamu dengan kasih sayang. Walaupun sakit, nangis sekalipun, ya Allah sedang gosok kamu, Allah sedang gosok kamu ni. Sakit ni, perih ni, perasaan ni, kecewa ni, pedih ni, Allah sedang membelai kamu, Allah sedang menggosok. Anak-anak setuh begitu. Kalau kita kata mu sedap kata je, kita ni orang mikul. Mu mata mandan, kita ni orang baru mikul. Ya awak betul tak apa gitu. Kita duk ayat sabar. Tu jawapan sama kita lah. Nak setuh rasa. Biasanya setuh rasa orang yang besar sabar tu orang yang penuh diuji dengan keperitan dan dia penuh melalui tarbiyah sabar tu daripada Allah. Maka bila dia besar tu sabar ya kan. Sabar sabar masuk setuh gitu. Sebab dia betul-betul orang sudah melalui tarbiyah sabar tu dia penuh. Orang nega besar kita. Lalu kita start nega, orang nega tu, orang yang jatuh ubah bangun tu, dia besar kita. Bila dia pesan dia sabar, nega lah sabar. Biar 2-3 bulan tu biarlah orang mari di kampung kita tu setuh. Sebab praktikal dia lalu sungguh 3 bulan padang kepoh motak aja dia kata dok gini. Semangat kita tengok tahap dia duduk sekali dia berjaya. Jadi di situ pengalaman dia tu setuh, semangat kita naik. Orang dok nega baca dalam buku 3 bulan pertama mesti sabar dalam buku ni kata. Ya, nak nega. Gitu aja bagai ada. Ya, dalam buku dalam buku bisnes berjaya. Tak bisnes. Beza di situ. Sebab itu ilmu ini kata guru kita sebenar hakikat ilmu itulah nur. Pengetahuan apa saja ilmu yang ada yang kita duk praktik ini sebenarnya ilmu itulah nur yang masuk dalam hati kita, cahaya yang menjadi nampak rasa dari dia dengan dia untuk dia. Adalah hamba kepada ilmu tauhid. Ilmu tauhid yang secara lebih spesifik sini ilmu tauhid sufi, tauhid tasawuf. Kalau pada permulaan tauhid kalam dan tauhid sufi. Dua tu. Jadi kita belajar tauhid kalam dulu, nanti itu pun masuk tauhid sufi. Itu amanah kita membawa ilmu tauhid, membicarakan tauhid kalam, tauhid sufi, mahabbah rasul atau kita bawa dosa daurah minggu lepas pun itu adalah cabang ataupun dasar daripada pelajaran tauhid sufi. Bukan cabang, dasar-dasar dalam tauhid sufi juga tu. Memahami bab etikot, bab hulu, memahami bab kemuliaan, keagungan Nabi, istilah Nur Muhammad dan sebagainya. Itu masuk dalam dasar-dasar juga sebenarnya. Sebahagian walaupun setengah itu ada juga berkaitan dengan furuk cabang-cabang. Engkau belajar ilmu fiqh untuk mengesahkan sesuatu hukum, namun malangnya engkau lalai. Itu tadilah bicara lalai itu. Engkau belajar ilmu fiqh untuk mengesah satu hukum, fiqh secara umum lah kita bicara, fiqh kehidupan. Bukan fiqh pada ibadat saja. Sebab fiqh ni termasuk ibadat, munakahat, jinayah, muamalah, sosial, politik. Fiqh ni luas ni. Fiqh ni bukan sebut ilmu fiqh memayang bank. Jangan faham memayang bank saja. Itu satu daripada cabang ilmu fiqh dalam bab ibadat. Bab munakahat, bab rumah tangga, perkahwinan, cerai, nikah, talak dan sebagainya pun masuk dalam fiqh. Bab apa lagi? Muamalah, jual beli dan sebagainya. Bab jinayah, termasuk dalam fiqh juga. Takbiran, perundangan,
termasuk dalam politik dan sebagainya, termasuklah hari ini. Bicara-bicara tentang pemimpin pun termasuk dalam fiqh lah. Jadi parti-parti ni akidah ke tauhid ke fiqh? Maksud sikit. Parti-parti ni, dah nama dia parti. Hijau biru orang kelabu tu. Akidah ke fiqh? Fiqh. Itu masuk dalam fiqh. Kena faham situ. Jangan menjadi akidah tu. Akidah ni, akidah sini. Akidah perkara-perkara pegangan rukun keimanan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, perkara wajib kita imani. Nanti kita belajar usul agama dulu kan, dalam satu hadis yang Jibril datang pada Nabi tu. Jibril tanya Nabi kan, aku belajar lagi kan? Kalau biasa ikut ngaji kitab, mukadimah tu ada dalam tu. Nabi ditanya oleh Jibril, akhbirni ani iman, akhbirni ani Islam, akhbirni ani ihsan. Kamu akhir sekali dia tanya satu lagi pada Nabi. Apa dia? Dia tanya, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Jibril tanya Nabi, bila berlaku kiamat? Nabi kata, orang tanya lebih tahulah daripada yang dia tanya. Lepas tu beritahu tanda-tanda kiamat. Ini ulama menggariskan termasuk dalam perbicaraan fiqh yang besar, fiqh akhir zaman, fitnah akhir zaman. Fiqh yang berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Dia tak masuk ke akidah. Jadi fitnah akhir zaman masuklah ni. Kok kita duduk main reformasi, demokrasi kau ambil ke lagu mana kan? Itu termasuk dalam hal yang di dalamnya itu ada berkait dengan fitnah akhir zaman. Tapi dia masuk dalam fiqh yang besar. Sebab dia termasuk dalam bab siasah. Dalam bab siasah, politik Islamiyah, siasah Islamiyah, politik Islam, siasah Islamiyah, termasuklah kerjasama dengan orang bukan Islam dan sebagainya. Itu semua telah dicontoh oleh Nabi SAW pada fasa Madinah. Jadi dua pembahagian, fasa Mekah, fasa Madinah, dua-dua perlu difahami. Politik ini dia bermula pada fasa Madinah. Jadi fasa Mekah ni fasa akidah. Sebab tu dipaham oleh jangan menjadi akidah campur kau kan. Kan dulu kan kita ni macam-macam lah. Sejarah nostalgia tahun 80-an dah, 70-an, 80-an. Mayang imam, dok makan sembelihan, pecah wayo biru hijau, nak gano adik-beradik, tua dengan natu, pecah wayo, tua biru, natu hijau, mari pula besar pula orang, macam-macam lah tau. Ini pula merok. Kalau ikut banyak main kala ni. Sebenarnya kala-kala ni nak dipaham gini. Ibu kita kata, nak tahu, tengok pelangi ni. Comel dah tengok pelangi yang comel kata. Comel pelangi. Sebab apa comel pelangi tu? Kerana bergabung warna-warna dia. Hijau, biru, kuning, jingga, merah. Ada berlaku warna. Comel naik pelangi comel. Indahnya pelangi kerana berbeza, berbilang warna. Sedap mata dia mana. Sebab tu jangan, kalau pelangi itu satu warna je. Pelangi itu hijau je. Tak panggil pelangi tu. Pelangi itu biru. Oh, sakit mata tengok pelangi tu. Satu warna, merah je. Oh, dia orang pula. Oh, dia. Tapi ni banyak warna, maka indahnya. Maka jadilah kita seperti pelangi, walaupun sebelah kita tu warna dia lain. Warna kita lain. Jadi pelangi yang saling duduk sekali menyusun, indah, memberikan rahmatan lil alamin, beri kasih sayang seperti mana sifat dan akhlak Nabi. Jangan sentuh bercacah negatif positif lah. Itu nak faham gitu. Jangan larut lah. Walaupun kita telah best 30 tahun dah, kehek-kehek lah best tu. Kehek best tu buat pakai bila perlu je, pakai musim dia. Habis musim pun satu lah best ni, dah habis musim pun pakai best lagi. Faham ke tak? Okey lah.
Ingat. Ni paling tauhid, perjalanan membetulkan kehambaan kita kepada Allah. Ini yang apa betul. Engkau belajar ilmu fiqh mengesahkan satu hukum, namun lalainya engkau lalai daripada mengenal Tuhan yang menurunkan hukum. Lalai ni kena berlaku. Orang yang tak menjalani taharatul tauhid pada kalbu dia, itu membersihkan lalai ni benda tercela ke benda yang terpuji di lalai ni masuk benda yang tercela. Lalai ni tak ingat Allah, benda tercela. Macam mana kita kata benda ni tak apalah, lalai tak ingat Allah. Lalai dalam solat, lalai dalam amalan-amalan sunnah yang lain pun, lalai dalam mengingati Allah, lalai dalam bersyukur pada Allah, lalai. Ini perlu disucikan, ini perlu ditaharahkan. Dan usap bagi lalai itulah pada kalbu kita, pada hati kita. Itu hati itu perlu diingatkan. Yang lalai perlu diingatkan. Diingatkan dengan apa? Zikrullah. Diingatkan dengan Allah. Sentiasa ingat Allah di mana sahaja. Yazkurun Allah qiyamah wa qu'udan wa ala junubihim. Itu dalam Quran Allah sebut. Sentiasa ingat Allah dalam keadaan diri, duduk, baring. Ingat Allah, Allah latih semua. Barulah hati tenang. Barulah tengok warna pun tenang. Ya Allah, hati dah tenang lah tu. Tengok warna. Asal tengok warna sekarang senggak. Cakap bak warna sekarang senggak. Hati dah tenang lah tu. Penyakit tu. Awak tahu je situ. Obat hati. Hati tenang, apa warna sekalipun pelangi belaka bagi kita. Pelangi. Kita kena ada satu kefahaman yang jelas, jangan terlalu. Sebab di sana, di luar sana, fitnah ni banyak golongan fitnah di zaman. Banyak fitnah tu banyak berlaku. Di dalam kebaikan pun ada fitnah. Dalam kelompok yang baik pun ada fitnah. Ini kita kena harus cari. Jadi lalai. Kalau lalai daripada mengenal Tuhan yang menurunkan hukum. Dalam kitab Tuhfah Al-Murid ala Jawharah At-Tauhid, ini halaman 40. Makan sedapnya dia masuk. Dia kata, tengoklah siapa tu kan masuk. Siapa ni? Tengok orang lah. Tengok tangan lah, tengok kaki lah, macam-macam. So tengok. Dia ayat, tengok Allah lah yang memberikan rezeki. Tengok Allah lah yang berpandaian. Tengok Allah lah yang izin jadi. Ada ayat gitu. Sedar yang masuk ini, tengok Allah lah bang. Lain. Ni tengok siapa yang masuk. Tengok kaki lah. Kaki pecah habis dah. Tak apa. Walaupun pada jawapan biasa, pada adat, tak salah. Itu masuk hari tu. Awak mau masuk hari tu cakap dia hukum adat, dia cakap tak hukum adat. Tapi kita kiaskan kepada keadaan tu. Di dalam situasi itu sebenarnya berlaku kelalaian pada kita. Berlaku hati yang tidak memandang kepada dia. Berlaku hati yang tidak merasai kepada kebesaran dia. Keadaan tu kalau betul berlaku pada dia, mulut je kata tengok orang lah, tapi hati dia Allah, Tuhan dia tu Allah, alhamdulillah. Comel tu. Bukan barang kita kena cek dah, tapi kita cek kita, bukan kita cek dia. Cek kita, sama kita dengan orang kita. Kalau betul masa dia kata aku tapi dalam hati dia Allah, dalam hati dia istighfar, merintih, minta ampun dengan Allah. Ya Allah, aku jahil. Walaupun dia kata akulah yang buat tu, tapi dalam hati dia kata ya Allah, mula ya Allah sebaik-baik yang memberikan ilmu dan pandaian. Dalam hati dia tu dia ahwal dia dengan Allah. Itu yang sebaiknya muraqabah dia dengan Allah lah. Takarrub hati dia dengan Allah. Tapi kita cek ada tak ni dalam hati mari ya Allah. Tu siapa kita nak cek tu, melainkan anak kita ke pasangan kita ke apa, orang kapak sangat kita boleh kita tanya gitu. Lama pengajian pun tak nak tanya gitu. Dia tengok kita lain ke kau macam tunjuk lebih ke dan sebagainya. Situ. Jadi jangan
Kita ni lalai lagi. Kalau kita tak pandu ilmu-ilmu kita yang lain dengan ilmu tauhid, maknanya kita lalai. Sebab ilmu, kata Syekh pernah sebut, orang alim, orang yang bijak, tetapi hatinya lalai. Ibarat ilmunya itu taraf universiti, tapi hatinya tadika. Hebat dia mengaji universiti luar negara ni, hebat dia dia profesor dia, tapi hati lalai dengan Allah. Hati tak nampak Allah. Hati ada penyakit. Dia ilmu dan kepandaian saja universiti, hati tadika. Kita biarlah orang nampak ilmu cakap tadika, tapi hati universiti. Ini paling hati kita dengan Allah. Merintik minta kita dengan Allah. Hati kita pakai dengan Allah. Hati kita rasa hina, hati kita rasa lemah dengan Allah. Dia rasa lemah semua, berajak semua. Dorok ya Allah, ya Allah. Ni dorok duduk mulut kita dengan orang. Lemah dorok sampai. Biarlah lemah dorok dengan Allah. Dengan orang tu kita dah tunjuk ilmu dan kekuatan, kebolehan, keyakinan. Baik. Jadi dia lalai daripada mengenal Tuhan yang menurunkan hukum. Macam mana buat lalai? Kena lalu ilmu tauhid sufi. Bermula dengan tauhid kalam ini, belajar kenal Allah. Kemudian nak mendapatkan cinta. Tak kenal maka tak cinta. Suatu ungkapan pepatah Melayu, tapi dalam maksud dia. Apa sebab tak kenal maka tak cinta? Mu tuju pada orang. Tak kenal ke tak cinta? Bukan. Tak kenal Allah maka tak akan membawa pada cinta pada Allah. Nak kenal Allah, pintu dia ilmu tauhid, tauhid kalam. Nak cinta Allah, kena tauhid sufi. Tak akan dapat cinta ni dengan belajar ilmu tauhid kalam ni. Ilmu tauhid kalam ni dapat pemahaman dan etikot serta pegangan, keyakinan pada martabat ainul yakin. Ainul yakin, hakul yakin. Dia mesti masuk tauhid sufi, mesti masuk tauhid tasawuf. Ini bukan ayat apa yang dirahmati Allah. Baik. Wahai saudaraku yang mencintai jalan akhirat, memahami akidah adalah perkara yang amat penting, kerana ia menentukan amal diterima atau ditolak. Akidah. Saya kita akidah besar. Apa akidah besar? Dia jenis non-muslim. Akidah besar. Kita yang betul. Dia bosa dia bosa dia. Apa mana dia terima, apa mana dia tolak. Itu maklum. Kita amal ibadat orang mukmin diterima. Kita ibadat orang musyrik tadi dia tolak. Itu syirik jali. Syirik besar. Tak beriman dengan Allah. Itu kan syirik khafi. Syirik khafi bukan tak beriman dengan Allah. Tak nampak Allah. Nampak hak dia. Kalau kata dah mu nampak dengan awak, mu ambil umur. Aku tak mau terima. Itu mana? Bahasa mudah. Ibadatmu ke ibadat aku ni? Ibadat aku ya Allah. Dah ambil umur. Aku tak mau terima. Kalau jawab aku tu kita. Ada apa-apa kita. Akidah ni. Ya, bukan akidah. Akidah dari sudut bahasa Arab daripada perkataan aqada yang berarti ikatan atau simpulan yang kukuh. Akidah orang yang ada ikatan, hubungan dia dengan Allah, orang yang ada akidah. Dari sudut bahasa ianya disebut sebagai i'tiqad, dengan arti mengikat diri kepada sesuatu secara kemah, tambah kemah kemim. Nah, orang yang berakidah, orang yang ikat diri dia dengan Allah, Rasul dan perkara yang wajib diimani, kemah kemim. Ikat diri dia dengan Allah, dari Allah, dengan Allah untuk Allah. Ikat diri dengan Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah adalah suri teladan dan contoh terbaik dalam kehidupanku. Ikat diri nak ikut sunnah Rasulullah. Ikat diri dengan Al-Quran. Ikat diri dengan perkara yang disebut dengan ghaib tu, malaikat. Ikat diri, malaikat tengok, malaikat tahu, malaikat cantik. Ikat diri dengan perkara akhirat.
Yang dekat Allah ambak itu Allah ni kematian. Dekat pun dia kematian. Ingat mau mati. Allah mati. Allah mati. Ingat. Ikat diri dengan qada dan qadar. Segala ketentuan baik dan buruk telah daripada Allah. Berlaku ini sedih, berlaku ini rugi, berlaku ini esok untung, berlaku esok. Semua ikat diri. Intiqam. Paling utama sekali, dua, Allah dan Rasul. Dan terbitlah 4 perkara lagi yang lain. Tanpa Allah Rasul, tak terbitlah yang lain. Tanpa Allah dan Rasul, cerita malaikat pun dah terbit, cerita Al-Quran pun, kitab-kitab pun dah terbit, cerita hari kiamat pun dah terbit, qada dan qadar pun tak terbit. Tak terbit cerita tu. Tak ada Rasul, orang tak ada Allah, tak terbit. Ini yang bukti. Ikat kemah Allah. Akidah adalah mu'taqad yang membawa maksud perkara-perkara yang muktamad. Akidah ni muktamad. 6:10 muktamad. Surah 5 muktamad. Boleh tak tengok? Tak boleh ke? 6:5 tak boleh. Muktamad kosong. 6:10 muktamad. Dia tak berubah. Dia start daripada zaman Nabi Adam sampailah ke yaumil kiamah, sampai zahir bangkit, sampai Allah datangkan Al-Mahdi. Tak berubah. Dia muktamad. 6:10. Akidah ni muktamad. Fiqh dia verbal, dia berubah ikut keadaan zaman. Dia panggil dia transform, boleh berubah mengikut zaman keadaan. Dulu nak tak nikah dalam online, boleh nikah dalam online rupanya. Tu tahun lepas ada transform kaedah fiqh berubah. Dan ni boleh tak nak makan pula? Boleh makan. Jumaat boleh 4 orang, 5 orang itu lagi. Ini boleh tak nak buat Jumaat pula sini? Itu Jumaat sini. Masjid tu situ Jumaat sini. Boleh ada. 3-4 orang Jumaat. Boleh. Lah ni tunggu mu'id mari kat sini. Buat Jumaat sini. Dia kata keadaan tu berubah. Akidah tak berubah. 2 tahun lepas PKP ke 2 tahun lepas apa ke, ni dah tetap Allahu Rabbi. Allah Fahmi, Allah Al-Khaliq, Allah Pencipta. Inna ta'ala kulli syai'in, inna lillahi tetap mu'tamad. Orang yang hidup tidak mempunyai pegangan akidah atau tauhid seperti sebuah kapal yang tidak berkemudi. Ilmu dia, pandaian dia tadi tidak dilapik dengan tauhid, jadi nak pergi mana? Dia pergi besar diri ya. Jadi mula tiba unjuk, riak, sombong, takabur. Mula. Dia ada kelebihan, memang dia pandang labur ke aset laporan dia banyak, dia boleh buat aset. Tapi nak bagi mana ilmu tu? Akhirnya memang dunia lah gitu. Kalau dia dipandu oleh ilmu tauhid, dipandu oleh sunnah Rasulullah SAW. Kalau dia ada guru, lagilah semua harta dia tu jadi kebajikan, semua jadi cahaya. Itu dia bawa mereka. Ni projek ni 1 juta ni tu, ni untung 1 juta semua bagi. Alhamdulillah. Itu contoh kalau saya mana tu? Kalau ada ke apa? Ni memang dia pelabur tu, untung banyak merosak ni. Kadang-kadang sejuta untung cari orang. Tapi dia dah akan juta tu habis semua yang bisa bila cari nak suruh masuk ke akaun masih nak naik stekad kita lepas ni. Elang dulu, elang intro dulu. Ustaz di musim wajib. Dia orang yang hidup, yang punya pegangan, dia hidup dia. Orang yang tak punya pegangan tauhid, dia ibarat kapal tak mudi. Terapun dan terumah ambil di tengah lautan mengikut pukulan ombak dan badai, sebetul ke kanan, sebetul ke kiri, tidak tentu arahnya. Akhirnya akan terbentuk atau terhantuk pada batu-batu karang. Coklah, lalu hancur dan terbenam dan selalu. Habis hidup bang, ada benda. Bayar saja dia buat akhirat. Esok-esok jumpa dia miskin, jumpa di mahsyar dia miskin, jumpa di akhirat miskin sangat dia. Ilmu dulu kan kaya, orang nombor 1 kaya di dunia dulu. Orang ni ada, aku tidak dipandu oleh tauhid, semua amal dan kebajikan aku kebaikan dia terima, dia tolong. Alhamdulillah. Tak mahu jadi orang yang muflih di akhirat. Walaupun kita dilihat miskin di atas dunia, tapi kita jadi jutawan di akhirat, jadi orang kaya. Atau lagi kalau Allah pilih dia kaya di dunia, mudah-mudahan dia juga orang yang kaya di akhirat. Itulah. Ada ilmu tauhid, ada ilmu yang akan membentuk kehidupan seseorang, sama ada cara dia berfikir, dia bertindak.
Bila fikiran dia Allah, 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 dia bertindak semua untuk Allah. Dan kalau fikiran dia dunia, dia fikir untuk dunia. Dia bertindak pun seselera dunia. Ia bagaikan tali simpulan seorang hamba dengan Allah, yang mana dia boleh bergerak mengikut ukuran tali yang ada padanya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Pegangan dia dengan Allah, dengan tauhid dan akidah. Pegangan dia dengan kehidupan hablum minan nas, dengan jalan Rasulullah SAW. Hablum minallah la ilaha illallah, hablum minan nas Muhammadur Rasulullah. Apa faham situ? Hablum minallah, hablum minan nas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang tiada ketauhidan bagaikan tiada memiliki ukuran tali hingga dia hidup tanpa ada batasan had, ke mana mau bergerak? Justru itu syaitan yang akan memainkan peranan sebagai memegang tali untuknya. Syaitan ambil selalulah, syaitan tunggang selalulah kereta kuda dia ni, nak pegang tali pedati. Sebelum kita masuk kepada pelajaran tauhid, ilmu tauhid adalah lebih baik diketahui terlebih dahulu pengertian tauhid, kegunaannya dan tujuannya. Wallahu a'lam. Situ jadi masuk ilmu tauhid, nama tauhid, martabat tauhid itu kita sambung minggu depan insya-Allah taala. Mudah-mudahan Allah berikan kita kelapangan, kemudahan, juga cuaca yang baik, juga diberikan kita kesihatan yang baik untuk dapat kita duduk dan ilmu insya-Allah.